Apa kabar bis kita? Saya Azamini Leashid. Jeffrey Kitingan diingatkan jangan bagi banyak alasan mengenai penduduk tanpa warga negara di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal mengingatkan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STA Datuk Dr. Jeffrey Kitingan agar tidak memberikan banyak alasan berkaitan warga asing tanpa negara atau stateless di Sabah. Sebaliknya, Jeffrey harus melakukan segera apa yang dikehendaki beliau selama ini, yaitu mengusir golongan stateless di Sabah. Ketua Menteri berkata jika sebelum ini Jeffrey banyak mendesak kerajaan melakukannya, kini tugasnya untuk melaksanakan desakan-desakan tersebut. Well, he is now the federal minister, kan? Dulu orang tuduh itu warisan kerajaan pasal kita timbalan menteri dalam negeri. Diorang sudah timbalan menteri dalam negeri, Tanyalah siasatlah, janganlah porong-porong, selesai saja ini. Saya sudah beritahu Majlis Keselamatan Negeri mana yang PTI tidak ada, hantar saja balik. Berapa kali saya mesyuarat? Kan up to them lah. Now the responsibility, don't ask me what to do. They were supposed to ask me what to do. Now it's their turn. They should do what they have already asked me. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang akbar di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah semalam. Ketua Menteri turut mengulas permintaan Jeffrey supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menyiasat bagaimana Parti Warisan Sabah boleh membentuk kerajaan selepas pilihan raya umum lalu. Tegas Datuk Seri Muhammad Syafiee, tiada seringgit pun ditawarkan ketika APCO bertindak menyokong warisan. Katanya tujuan APCO bersetuju membentuk kerajaan bersama Warisan dan Pakatan Harapan adalah untuk memastikan Sabah ditadbir oleh parti tempatan. Sebaliknya, Jeffrey yang sepatutnya disiasat kerana selepas sekian lama menjadi pembangkang, beliau tiba-tiba sahaja melanggar prinsip dan menyokong Tan Sri Musa Aman. Tanyalah si Jeffrey macam mana. Dia dulu pembangkang dia itu. Orang yang mengundi dia membangkang itu. Sekarang dia masuk sama si Musa. Apa pasal itu? Macam mana itu? Yang siasat, suruh siasat saya siasat. Suruh si Jeffrey. Kenapa dia sokong si Musa? Kau tanya si Matius Tangau, kenapa dia sokong sama saya? Sama ada saya bagi duit, mana saya bagi duit? I don't give post. You ask the UMNO people. You ask Matius Tangau. Saya bagi RM500. Janganlah cakap. Tuduh sana, tuduh sini. No, we are not that type of culture, To me, people want to join us because they believe they can support to build up Sabah. Kerajaan Sabah menghormati hak masyarakat bukan Islam di negeri ini yang mengambil minuman beralkohol kerana ianya sebahagian daripada budaya mereka. Ketua Menteri berkata walaupun tiada larangan daripada kerajaan negeri berkaitan perkara itu, namun mereka yang meminumnya perlulah mengawal diri dan bertanggungjawab bagi mengelak kejadian tidak diingini termasuk kemalangan jalan raya. Kadang saya beritahu tak ada keamatan hari gawai dorang minum sikit-sikit kan, just to want to drink, let them drink if they want to drink. Tapi kita tahulah peraturan JPJ, jangan nanti aksiden orang, kawal dia supaya jangan orang mabuk. That is okay, they want to manage it. Tapi macam mana kita mau kawal itu orang jangan melanggar orang? How do you do that? Is it because they got drunk? Is it because of dia kadang-kadang ada juga aksiden bukan pasal dia mabuk, But I leave it to the authority yang ada. That is federal authority. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata demikian ketika diminta mengulas cadangan daripada beberapa pihak yang mahu kerajaan persekutuan mengharamkan penjualan alkohol serta membekukan pengeluaran lesen baharu penjualannya. Ia berikutan peningkatan kemalangan jalan raya yang membabitkan pemandu mabuk. Keluhan dan rintihan ribuan penduduk Kampung Ranggu Tawau yang berdepan kesukaran akibat kelewatan pembinaan Jambatan Ranggu mendapat perhatian Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Ahli Dewan Undangan Negeri Balung, Datuk Osmal Jamal berkata, Ketua Menteri telah meluluskan segera peruntukan RM600,000 semalam bagi membina jambatan alternatif sementara.
Dengan pembinaan jambatan alternatif itu, penduduk Kampung Ranggu tidak perlu lagi berdepan kesukaran pergi ke bandar sementara menanti jambatan konkret tersebut yang sedang dalam pembinaan siap sepenuhnya dengan kos RM5 juta. Osman berkata dalam memastikan projek pembinaan jambatan Ranggu dan jambatan alternatif itu boleh disiapkan secepat mungkin, Jabatan Kerja Raya Tawau dan kontraktor akan mengadakan mesyuarat 2 kali seminggu. Jambatan Ranggu dijadualkan siap pada Januari 2021 namun mungkin berlaku kelewatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebelum ini, 7 penduduk kampung melakukan demonstrasi aman bagi menggesa kerajaan mempercepatkan proses pembinaan jambatan Ranggu yang didakwa tertangguh sejak 6 bulan lalu. Isu ini turut ditularkan di laman Facebook. Jadi tidak ada apa-apa perubahan yang kami tunggu dan ini amat menyulitkan kami sebab ini laluan utama kampung kami. Dan kami diberikan jalan lencongan yang tidak selamat dari segi keselamatan. Tempat menjadi kami tempat pertelingkahan. Hari-hari yang berlalu mana yang tidak mau mengalah ke tepi berlaku pertelingkahan. Kiranya laluan sempit lah. Kira laluan sempit lah. Bagi Hawading Lende, seorang peniaga berkata, beliau terpaksa meletakkan kenderaan di seberang sungai dan berjalan kaki melalui jambatan kayu sementara yang dibina penduduk kampung itu bagi mengelak perjalanan yang jauh dan sesak menerusi jalan alternatif yang disediakan. Kami macam teruk lah. Sebab setiap hari yang kami limpas 20 minit, jadi mau 1 jam. Sebab sana kan kadang-kadang jam, pusing jauh. Jembatan pun sudah lama dibongkar, tidak ada sikit pun yang ada berubahnya. Kami dari sana ada kereta, kan kami hari-hari ambil antar Kuipi Batu 8, ada kereta. Kalau mau berpusing sampai ke sana balik lagi minyak kami, macam mana? Parking sini sebelah, suami ambil dengan motor. Harapan kami minta kalau boleh dipercepatkanlah buat nih, sebab kami punya pekerjaan hanya itu sih, tidak ada lain. Suami pun tidak seberapa sehat. Kami pun sudah tua. Jadi kami mintalah supaya dipercepatkan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau memaklumkan isu berkaitan bangunan Pusat Kebudayaan Bajau Sama di Tuaran boleh dianggap selesai dan dijangka siap pada Ogos tahun ini. Menurutnya hasil aduan awam, beliau telah meminta agensi-agensi yang terlibat termasuk pihak kontraktor untuk mengadakan perbincangan bagi menyelesaikan isu yang wujud termasuk menyegerakan segala urus tadbir bagi perkara-perkara yang masih belum selesai. Selesaikan hal itu, selesaikan hal-hal dari segi urus tadbir, selesaikan dari segi pengurusannya, sistem pengurusannya dan sebagainya. Jadi yang penting ini bangunan ini, proyek yang dapat disiapkan bukan saja mengikut jadwal, tetapi dia memenuhi objektif pembinaannya, yaitu untuk mempromosi kesenian dan kebudayaan bangsa sama. Itu yang sangat penting, dan bagi kita di daerah Tuaran sebenarnya kita ini salah satu bangunan yang menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat di Tuaran. Madius berkata demikian ketika ditemui selepas lawatan tapak dan sesi taklimat bersama pihak pembekal dan semua agensi yang terlibat hari ini. Katanya bangunan itu apabila siap nanti akan menjadi salah satu mercu kebanggaan Sabah khususnya rakyat di Tuaran. Dengan adanya bangunan itu secara peribadi, beliau memaklumkan mahu melihat agar kesenian dan kebudayaan suku Bajau Sama di negeri ini sentiasa terpelihara. Hadir sama Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Dr. Jamili Nais, Pengurus Besar Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah Datuk Mansur Asun dan Pegawai Daerah Tuaran Muhammad Sofian Alfian Nair. Untuk rekod, pembinaan Pusat Kebudayaan Bajau Sama telah dibina di atas tanah seluas 1.4 hektar di Kampung Lok Batik Tuaran dengan peruntukan sebanyak 7.5 juta ringgit. Lebih 20,000 belia di Sabah menerima manfaat menerusi program Dapur Belia di sepanjang tempoh PKP.
Bagi membantu golongan berkenaan ketika pandemik COVID-19, Menteri Belia dan Sukan Fong Jinzi menggesa Persatuan Belia untuk melaksanakan lebih banyak aktiviti bermanfaat seperti kursus kemahiran atas talian. Kementeriannya memperuntukkan 2.5 juta ringgit kepada 14 persatuan yang berdaftar dengan Majlis Belia Sabah untuk melaksanakan program membantu belia di negeri ini. Majlis Belia Sabah dan juga semua pemimpin-pemimpin organisasi belia teruskan usaha, khususnya selepas pandemik ini. Ramai belia-belia kita menghadapi kesusahan walaupun kita tidak dapat menjalankan polisi yang besar yang mana boleh membantu mereka dari segi dasar, tapi saya pasti dengan dana yang diberikan oleh kerajaan mesti ada program-program yang proaktif dapat memberi sedikit sebanyak bantuan kepada belia-belia kita. Sebagai contohnya, Majlis Belia Sabah dalam menjalankan program tapur belia yang mana lebih 20,000 belia-belia menerima manfaat sepanjang PKP ini. So saya rasa banyak perubahan kita boleh lakukan. 7 sekeluarga terpaksa menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri dalam kebakaran yang memusnahkan 40 rumah dan menyebabkan 300 orang dari 39 keluarga hilang tempat tinggal di Kampung Sri Aman Semporna awal pagi tadi. Penduduk kampung bersebelahan turut membantu mangsa kebakaran dengan menggunakan 20 perahu. Mujur ketika kejadian air laut pasang memudahkan pergerakan penduduk untuk menyelamatkan diri. Penduduk lain hanya sempat menyelamatkan dokumen penting ketika melarikan diri sebaik menyedari api mulai marak. Yang api itu masih kecil-kecil dia punya api itu. Sebab kami tidur semua itu di ruang tamu sama. Tidak di bilik itu. Jadi bila saya tengok itu api merabak sedikit, aku angkatlah terus dia punya budak-budak itu keluar. Sebab banyak budak di dalam. Oh dari bawah ada dinding-dindingnya di dinding. Angin keluar sudah. Itu selamat. Kalau tidak terbakar juga. Kau nak habislah. Kalau ini terbakar sampai sana terbakar. Iyalah. Banyak pasti sempat putus di sini dah. Maksudnya sebelum Kalau ini putus pasti nak orang lari. Ini disiram dengan air. Kalau tidak terbakar juga di sini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia Semporna, Fazizul Hizam Borhan berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan mengenai kejadian tersebut jam 1.33 pagi tadi. Bomba mengambil masa lebih 3 jam untuk mengawal kebakaran. Tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih disiasat. Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah mengeluarkan 224 kompaun serta menahan 97 individu sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sejak 13 Mei hingga semalam. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Zaini Jas berkata sebanyak 36 kertas siasatan dibuka untuk tindakan selanjutnya manakala 30 orang telah dituduh di mahkamah. Daripada dalam tempoh ini juga sebanyak 224 kompaun trafik telah dikeluarkan, yang mana yang paling ramai ni lelaki lah jadi mangsa ni 159 orang dan wanita 65 orang. Jumlah keseluruhan 224. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah. Sementara itu, Zaini berkata dalam tempoh sama, Polis Kontingen Sabah merekodkan 879 kes kemalangan dengan 12 kes maut, 11 kemalangan parah dan 10 kes kecederaan ringan. 21 pengguna jalan raya ditangkap. Sekian berita dari BTTV malam ini, saya Azamini Liasin.